Amal. Ada banyak soalan ni. Yang pertama tentang kos untuk penyeraian adalah tinggi dan SME Bumiputera masih kurang pemahaman mengenai kepentingan ini. Apa pandangan Tan Sri? Jadi di pasaran modal kita ada di bursa Malaysia kita ada tiga papan, main market, east market dan juga lead market. Untuk SME Bumiputera ini dia mungkin lebih applicable kepada east market. Kepada lead market. Dan sebenarnya dalam konteks kos penyeraian dia lebih rendah berbanding dengan east market dan juga main market. Bagi saya apa yang penting adalah tujuannya. Tujuan syarikat-syarikat untuk disenaraikan adalah supaya mereka mendapat akses kepada pasaran modal. Jadi bergantung kepada jumlah pembiayaan yang mereka, jumlah modal yang mereka mahu terbitkan. Jadi kalau keperluan itu tinggi, jadi dari segi percentage daripada kosnya kepada amount yang di raise tu rendah. Tapi kalau amount tu sedikit dan percentage tu tinggi, apapun kita sentiasa menjalankan pelbagai libat urus untuk engage dengan SME Bumiputera ni. The main issue yang kita dapat biasanya SME Bumiputera ini tidak ada skill, tidak cukup skill untuk mereka disenaraikan dan untuk mereka menarik minat pelabur. So I think the business, the type of business and the skill of business actually very important. So ini bukan isu Bumiputera sebenarnya, ini more of actually general public. So I think that's something which on our part we have to do better, of course, and kita akan mencuba insyaAllah. Kedua, tentang financial literacy seterusnya didedahkan dan diterapkan dari awal. Apa pendapat Tan Sri jika financial literacy dijadikan subjek trust di peringkat sekolah? Saya memang amat setuju financial literacy ini dari segi fokusnya dipertingkatkan dari peringkat awal lagi. Sebenarnya sekarang ni pun dah ada elemen financial literacy dan diterapkan, mungkin boleh dipertingkatkan lagi. Dan ini merupakan satu, it's a living skill basically, yang penting. Cuma biasa kalau kita discuss dengan Kementerian Pendidikan, memang wujudnya isu the priority, so what should be in, what should be out and so on. I think this is a continuous discussion, but definitely financial literacy, kecelikan kewangan ini merupakan sesuatu yang amat penting yang perlu diterapkan dan dididik dari peringkat awal lagi. Tan Sri boleh berikan perincian mengenai Akta Peluang Saksama, apa benefitnya kepada perniagaan dan pekerjaan Bumiputera. Jadi yang saya sebutkan tadi, kaum Bumiputera ni mereka bukan dari segi kebolehan, mereka dalam bidang masing-masing merupakan mereka yang berkebolehan. Kita lihat tadi dari segi peningkatan golongan Bumiputera di peringkat profesional, kerjaya profesional is there. Selagi kalau diberi peluang, exposure, pendedahan, they can do well. Apa yang mereka perlukan adalah peluang yang sama. So sebagai contoh, ramai daripada usahawan Bumiputera, mereka katalah dalam konteks construction, kalau mereka nak jadi subcontractor kepada main contractor yang bukan Bumiputera, bukan mudah. Satu, dalam konteks access. Kedua, dalam konteks pricing, right? Sebab ada mereka ini yang mana mereka ada duit, tetapi untuk mendapatkan barangan, supplies, building materials, mereka perlu bayar tunai dan harga yang mereka dapat tu lebih tinggi daripada kontraktor-kontraktor lain, yang mana mereka dah jadi pelanggan yang biasa kepada supplier tersebut, mereka dapat kredit dan mereka dapat diskaun yang lebih tinggi. Jadi kalau subkontraktor Bumiputera ini bahan binaannya lebih tinggi daripada bahan binaan subkontraktor bukan Bumiputera yang lain, so bagaimana mereka nak compete? So I think ini bukan satu isu yang perlu di address. Dalam konteks
employment, peluang pekerjaan, kita lihat kalau masih banyak lagi syarikat-syarikat bukan bermitra, di mana penyertaan bermitra dalam pihak pengurusan amat kecil sekali. Jadi itu yang kita sebut, kalau boleh kita pastikan mereka ini menyeraikan peratusan ahli lembaga pengarah, pengurusan dan juga eksekutif mereka, dan kita boleh track. Dan ini kalau yang mereka ini peratusannya lebih rendah, mereka perlu explain kenapa tidak ada diversity di dalam pihak pengurusan mereka and so on. So I think this way again we spoke about the need for everyone to truly embrace the diversity, equity and inclusion segment of the sustainability agenda kelas tarian. Terlalu banyak subsidiary agensi kerajaan bermandatkan bermitra yang non-performing. Adakah perlu bagi kerajaan menstruktur semula anak syarikat agensi bermitra? Kita sebenarnya banyak agensi kerajaan yang utama, bagi saya mereka menjalankan tugas mereka. Of course there can be room for improvement. Dan ada juga mungkin yang dari segi relevannya kurang, dan mungkin ada agensi yang boleh mempertingkatkan lagi peranan mereka. So mungkin Encik Ziad, this is one area I can actually pass on to you on Equinas side. Yes, silakan. Terima kasih Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Yang pertamanya, saya rasa tak salahlah kalau rata-rata di luar sana melihat kepada agensi dan syarikat yang dimiliki oleh kerajaan dan bertanya apa prestasi sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat statistik yang Tan Sri Wahid tunjuk tadi, memang ternyatalah dalam dari segi representation Bumiputera dalam profesional, malah dari segi ukuran pemilikan equity, memang kita lihat masih gap tu masih besar. Tapi dan bila kita lihat bahawa jurang itu masih lebar, walaupun dah mungkin 50 tahun sejak pelaksanaan dasar ekonomi baru, mungkin ada yang bertanya, what is it all for? Kan? Dah bertahun-tahun masih ditakut yang ini. Bagi saya Tan Sri, kami inilah di Equinas dan juga di agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat milik kerajaan yang lain, our attitude Tan Sri is, ni bak kata Franklin Roosevelt lah, we have to be happy warriors Tan Sri. Kita tahu bahawa jurang itu masih besar, kita tahu bahawa cabaran itu masih getir, tapi tanggungjawab kita untuk berusaha sebaiknya untuk melakukan apa yang kita boleh buat in our time. Tan Sri, satu lagi saya nak sebut, menyebut kepada isu non-performing inilah. Saya rasa bila kita gubal dasar ekonomi baru pada tahun 1970 dulu, mungkin perancang-perancang pada waktu itu Tan Sri, they did not realize this was a multi-generational problem. Ya? Planners pada waktu itu merasakan, okey, tahun ni 1970, dalam masa 20 tahun Tan Sri, that was the original sasaran. 20 tahun daripada 2% equity naik kepada 30%. I think sekarang ini, 50 tahun selepas itu, I think kita menyedari bahawa cabaran ini sebenarnya has deeper roots. Dan seperti Tan Sri tunjuk tadi dalam slide pertama tadi, dalam pemilikan equity khususnya, pemilikan equity ini adalah the tail end of the process. Ya? Perlu ada pendidikan, perlu ada skill dan kemahiran, perlu ada peluang pekerjaan, barulah sampai kepada keusahawanan dan akhirnya sampai kepada pemilikan equity. We are at the tail end of that process bila kita bercakap tentang equity ini. Jadi kalau ada di luar sana kata non-performing, kami terima. The statistics don't lie. That's what the numbers are. Tapi kita tetap happy warriors Tan Sri. We try our best, insyaAllah. Terima kasih Zat. Yeah. Soalan, dahulu kita ada young talent team yang menerusi syarikat GLC, namun sekarang kita kekurangan young professional. Adakah orang muda dulu dan sekarang lain?
Sebenarnya bagi saya generasi baru yang muda ni ramai yang lebih pandai, lebih bijak, lebih berkebolehan daripada kita yang dahulu ni. Dan kenapa? Kerana mereka they are more current, mereka mempunyai teknologi, access to wealth of information, they are more exposed. Apa yang kita perlukan adalah beri peluang kepada mereka. Bagi saya, kalau kita beri peluang kepada anak-anak muda ni, mereka yang berumur 30 tahun, 40 tahun, diberikan pendedahan dan exposure dan diberikan tanggungjawab untuk menerajui syarikat-syarikat seperti mana kita dahulu diberikan peluang, saya rasa mereka mungkin akan boleh melaksanakan yang lebih baik lagi. I'm convinced about that. I was given that opportunity when I was 37. Saya diberikan peluang untuk menjadi CEO pada umur 37 tahun menerajui kumpulan UM. Saya rasa kalau peluang yang sama diberikan kepada anak-anak muda yang lain sekarang ini, umur 30, late 30s ataupun 40s, bagi saya 40 ini merupakan optimal. Mereka masih muda, dah ada pengalaman sedikit, dan they really have that drive. I think insyaAllah there'll be many companies that can perform a lot better, insyaAllah. So the key word here, peluang, opportunity. Beri pendedahan dan beri peluang, insyaAllah they can do well. Apa pendapat jika similar approach ataupun policy 30% board composition haruslah wanita, the same policy applied to have 30% on board mesti berputera? Ini merupakan sesuatu yang perlu dibincangkan lagi di kalangan pihak kerajaan. Kerana kalau boleh kita tak nak impose a certain minimum percentage, sebab kadang-kadang bila kita start with percentage, some people feel like it's being too imposing. Tapi dalam konteks kelestarian, diversity, equity and inclusion, kalau ada satu syarikat itu di mana semua ahli lembaga pengarahnya dalam satu bangsa yang sama saja ataupun satu gender yang sama saja, itu tidak bagus. Dan ini bermakna mereka tidak mengamalkan konsep kelestarian. Dan apabila mereka tidak lestari, pelabur-pelabur dalam negara, institusi dan juga luar negara tidak akan melabur dalam masyarakat mereka. Jadi secara langsung, kalau kita perlukan mereka mempunyai diversity, bukan saja gender dan umur, tetapi juga ethnic, then they will have to actually make sure that their ethnic composition is diverse on their board and on their senior management. Of course, kita perlu mengambil kira latar belakang perniagaan mereka. Bermakna kalau syarikat yang tersenar itu syarikat judi, syarikat arak, of course kita tidak expect mereka ada Muslim board members dan sebagainya. Tapi syarikat-syarikat lain tu perlu ada yang setimpal dengan environment that they operate in. Mungkin kalau boleh saya sebut di sini tentang konsep affinity to prejudice continuum. Now, apa yang saya masukkan di sini adalah dalam konteks kita sebagai seorang manusia, it is only natural for us to have affinity towards people from the same background as we do. Jadi, kita mempunyai affinity kepada mereka yang datang daripada latar belakang yang sama dengan kita. Bermakna sekolah yang sama, negeri yang sama, bangsa yang sama, agama yang sama, natural. Tapi adalah penting supaya kita pastikan perasaan affinity itu tidak terlebih menjadi satu favoritism, right? Dan kalau kita tak kawal perasaan kita, akan jadi cronyism, dan kalau kita tak kawal lagi, dia akan menjadi satu isu prejudice di mana it's against the it becomes prejudicial to the interest of the other people, right? Jadi natural affinity, but control it so that it doesn't become favoritism. Now, how do you then decide whether you as a person or you as an organization are practicing favoritism or cronyism, or at the very extreme, you are being prejudiced? Well,
if the composition of your organization is disproportionate to the environment you operate in or to the stated purpose of your organization, chances are there are some elements of favoritism or cronyism or even prejudice at play. So bermakna dalam konteks kita sebagai sebuah syarikat nasional dalam Malaysia, kalau dalam board membership itu, lembaga pengarah itu, hanya ada seorang daripada 10 orang ahli lembaga pengarah di kalangan Bumiputera, saya rasa itu tidak menasabah. Memandangkan bahawa Bumiputera make up 60-70% of the population, right? So that's what I mean. So I think this way again, when apabila kita memerlukan syarikat-syarikat to disclose their diversity, gender, ethnic and age, then they will become more conscious. So I think what gets measured, as you know, gets done, right? So I think that's actually the principle that we are talking about. Penggunaan wakaf aset bagi membantu Bumiputera dalam wealth creation mempunyai potensi yang besar, akan tetapi kurangnya exposure kepada wakaf institution on this. Apa pendapat Tan Sri? So mungkin saya minta Datuk Salim untuk menjawab soalan ini. Wakaf. Ya. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih atas soalan. Sebelum saya jawab, saya bagi disclosure dulu. Saya juga adalah merupakan pelajar MARA. Saya belajar di Institut Teknologi MARA tahun 87 hingga 92. Sebelum tu bawah Yayasan Selangor. Saya orang Selangor, Tan Sri. Okay. Tan Sri orang Johor. Okay, coming back to wakaf. Wakaf as an instrument untuk pelaburan. Wakaf ni sebenarnya pada dasarnya adalah sebagai sesuatu satu yang kita buat sebagai khairat, ya. Tapi macam mana kita nak kembangkan khairat ni dalam bentuk yang lebih praktikal? Melalui pengalaman yang UDA telah lalui sendiri, contoh yang cukup besar adalah wakaf Siti Aisyah di seberang perai Pulau Pinang. Sebelum UDA mengambil tanggungjawab untuk memajukan projek ini, tanah wakaf itu yang merupakan bendang memberikan hasil lebih kurang RM500 dalam 1 tahun. Sewaktu tanah ini diwakafkan oleh arwah Siti Aisyah pada tahun 1900, ada 9 perkara yang perlu dilaksanakan. Masa wakaf dibuat, dia kata hasil daripada wakaf ni perlu dibelanjakan untuk beberapa perkara. Dengan pendapatan RM500 ni sebenarnya majlis agama kena top up. Tak dapat hasil yang cukup untuk melaksanakan wakaf yang telah diamanahkan. Bila kami masuk, kami lihat untuk tanah ini dibangunkan dan daripada itu penghasilannya adalah dalam nilaian yang melebihi RM2 juta. Dan jumlah ini sebenarnya bukan sahaja cukup untuk melaksanakan wakaf yang telah dibuat pada tahun 1900, tetapi ia telah memberikan peluang yang lebih bagi menjana supaya wakaf ini terus berkembang. So ini adalah satu contoh yang saya rasa patut dikembangkan. Dalam kalangan kita, tidak semua adalah sebaik Siti Aisyah yang boleh mewakafkan tanah di seberang perai berada berdekatan dengan lebuh raya. Tetapi kita ada tunai, mungkin nilainya RM1. Dengan adanya RM1 dari setiap orang yang dapat dijana dalam satu tabung, wakaf akan terbentuk sebagai satu model yang lebih besar. Tapi untuk wakaf ini berjaya, perlu ada kepakaran. Keutamanya macam contoh bidang hartanah adalah satu bidang yang agak complicated, rumit. Jadi perlu ada kemahiran, kita perlu letak kepada entiti yang punya kepakaran untuk memastikan wakaf ini diguna sebaik mungkin dan seterusnya menjana ekonomi untuk masyarakat secara keseluruhan. Tan Sri, itu secara ringkas. Saya harap saya dah pun jawab soalan atau ada apa yang perlu saya tambah. I think it's fine on the wakaf. Ada juga satu lagi soalan Datuk Salim tentang rent to own. Adakah ini bukan satu inisiatif yang efektif untuk Bumiputera meningkatkan transaksi hartanah? Ya.
konsep rent to own ni telah pun diperkenalkan. Tapi bila kita melihat ni, sebenarnya rent to own adalah satu pendekatan untuk menjadikan kos pada peringkat awal pemilikan hartanah adalah rendah. Kalau dulu pada model awal, saya rasa antara entiti yang ke depan adalah PKNS. Dia ada wujudkan konsep sewa beli, ya. Tapi kalau kita tengok pada model yang lain, contohnya di United Kingdom, ada konsep fractional ownership, di mana pada peringkat awalan pembeli datang dengan membuat pembayaran untuk sebahagian daripada jumlah equity di hartanah tersebut. Maksudnya macam kalau saya mampu untuk bayar 50%, saya hanya membayar 50% dan dapat peluang untuk tinggal di rumah itu. Tapi pada masa yang sama, sebahagian daripada equity itu saya kena bayar sewa. Ya. The important thing is, kalau kita tengok, kenapa kita perlu laksanakan sesuatu yang bermodel sedemikian? Sebab kalau kita tengok dari segi trend, nilai hartanah sentiasa meningkat. Contoh, kalau kata kita berniat untuk membeli rumah pada tahun ini dan kita tangguhkan dengan harapan supaya nanti gaji kita lebih dan kita dapat beli rumah. Pada masa kita terima gaji yang lebih itu, harga rumah telah meningkat lebih tinggi daripada harganya sekarang. So adalah penting untuk kita beri kesedaran supaya pembelian hartanah adalah satu pembelian aset dan ia membentuk kekayaan. Dan kita perlu bagi galakan untuk bantu supaya the entry cost, nilai awal untuk membeli rumah adalah rendah. Saya pun nak kongsi sedikit pengalaman. Masa saya buat pembelian rumah saya yang pertama, sebenarnya deposit datang daripada ibu bapa saya. Ya. Kita bekerja sikit, masa tu gaji tak besar, Tan Sri. Bulan-bulan kita bagilah sedikit kepada parents kita. Hakikatnya duit tu dia tak pakai. Dia simpan sampai satu masa dia cakap, Salim, kau dah ada keluarga, cubalah beli rumah. Nah, mak bagi duit ni yang kau bagi dulu. So this is how we create a mechanism. So sekarang mungkin tak ada mak bapak, tapi kalau katakan agenda ni sebagai satu agenda nasional, ada satu pendanaan yang membolehkan supaya upfront cost boleh dibantu. Yeah, there was a scheme before, My Home, where 30,000 is given as upfront to pay for deposit bagi house purchase. Likewise, I suppose we can look at that, sebab perumahan adalah satu hak asasi sebagai manusia. Kita perlu tempat tinggal. Dan kita patut galakkan pemilikan aset ni. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Salim. Very apt. Soalan seterusnya, three biggest exports for Malaysia, oil and gas, semiconductor, palm oil. Bumi tak banyak terlibat dalam semicon, chip AI. Bagaimana untuk tingkatkan? So, antara lain adalah untuk, ini berkait rapat dengan apa yang Tan Sri Azlan bentangkan semalam tentang perlunya kita talent development itu dalam bidang-bidang yang tertentu. Science, maths and science, STEM, teknologi. Dan bagi saya, dalam konteks semiconductor, sebenarnya ada peluang yang tinggi sekarang ni. Kalau kita lihat banyak syarikat semiconductor di Penang sebagai contohnya, mereka memerlukan 5,000 tenaga mahir yang dia short of 5,000 talent sekarang ni. Dan dia kata dia cuba dapatkan kat Malaysia tak dapat. Dan mereka memohon untuk mengimport daripada luar, so foreigners to be recruited. Ini bukan satu opportunity yang kita jangan lepaskan, di mana kita sebenarnya ramai graduan di universiti, dia graduates in engineering and so on. So mengapa tidak kita pastikan mereka ini dilatih untuk dibekalkan ke dalam sektor semiconductor ini. Jadi kalau penglibatan putra di dalam syarikat semiconductor ini kecil, peluang untuk mereka menjadi usahawan adalah kecil.
So kalau kita lihat dalam konteks semiconductor companies yang supply kepada syarikat besar di Penang contohnya, ramai daripada mereka merupakan bekas pekerja syarikat besar ni. So jadi they used to work in those companies, and then because dia dah familiar dengan bisnes itu, supply chain-nya, jadi mereka boleh keluar dan menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat yang besar ini. So to me it's about getting them trained, getting them inside the industry, and over time some of them will become entrepreneurs in the outsourcing of some of these business and so on. So again, back to that whole chain saya sebutkan tadi, bermula dengan pendidikan, pekerjaan, dan peluang perniagaan. So and then from there you can talk about equity ownership and control. Satu soalan lagi, median upah Bumiputera jauh lebih rendah. Apakah faktor utama menjadikan perkara ini berlaku? Because Bumi still in SME atau permintaan pasaran tidak berpihak kepada Bumiputera? So again, berkait rapat dengan pendidikan dan latihan, kita perlu pastikan bahawa kita betul-betul match supply dengan demand, right? So kadang-kadang tu kita tak peka demand lain, kita didik pelajar kita dalam bidang lain. So we must make sure walaupun permintaan pelajar nak belajar certain subjek tu tinggi, tapi tidak ada permintaan dari kalangan majikan, universiti sepatutnya tidak melatih, kena kurangkan the number of undergraduates in that area. So universities must play that role to match the demand with the supply. I think this is actually very important. Dan kalau kita mewujudkan tenaga mahir dalam bidang tertentu where there's demand, so this is actually where they get paid better. So saya sebutkan tadi antara contoh CFA. Kalau dulu hanya 5% CFAs, sekarang ni kita ada 20%. Mengapa tidak satu masa nanti akan jadi 30%, 40%, 50%. Dan apabila kita dapat ramai lagi mereka ini yang berkhidmat dalam bidang pasaran modal, they will provide that link. Again, back to that issue of affinity and so on. So typically people like to do business with people from the same background, familiarity and so on, right? Jadi kalau ada peluang pelaburan dan mereka yang terlibat dalam pasaran modal ini boleh buat referral kepada pelabur-pelabur Bumiputera yang lain dan sebagainya. So it's the whole ecosystem. Then once you're inside, then you can make sure that there's equitable opportunity for everyone, including the Bumiputras. So again, back to peluang sama. Bagi saya, what we need is that opportunity, being given equitable opportunity to succeed in life, insyaAllah. Apa beza Catalyst Fund yang dicadangkan dengan pelbagai agensi kerajaan dengan dana untuk membantu syarikat Bumiputera seperti Equinas, Traju, Mara? So Equinas peranannya adalah sebagai venture capital and private equity, more private equity. So ini mungkin Ziad boleh explain Equinas dulu. Lepas tu saya explain tentang Catalyst Fund. Terima kasih Tan Sri. Kami di Equinas merupakan sebuah syarikat milik kerajaan yang melaburkan dana dalam private equity atau dana persendirian dipanggil. Dan biasa je kami melabur dalam syarikat-syarikat yang sudah pun agak sizable, agak berskala dan cuba untuk bawa mereka to the next level. Jadi kalau kita bayangkan apa keusahawanan ni Tan Sri macam membesarkan anak Jadi kalau VC startup ni lebih kurang macam kita nak membesarkan bayi yang baru lahir lah, atau mungkin budak yang masih bersekolah. Jadi kami ni di Equinas ni bila melabur, kita dah melabur dan pelajar remaja lah basically. Dah sizable, belum graduate lagi, tapi dah ada kebolehan dan sebagainya, dah mula ada autonomi untuk membuat keputusan sendiri. Dan seperti mana kita membesarkan anak lah Tan Sri. Kalau kita ada anak remaja, kalau anak remaja datang bapak kita selalu minta duit je. Bapak minta duit, nak keluar rumah, nak keluar pergi shopping sekejap apa-apa kan. Dan
sebagai pelabur, I think our challenge is it's not just about capital. Ya, it's not just about capital. Kita berikan dana, ya, kita berikan sumbangan dari segi capital, ya, tapi kita juga beri bantuan dari segi IT, dari segi digital, dari segi pemasaran dan sebagainya. Dan di Equinas kita memang ada satu pasukan khusus untuk membantu syarikat-syarikat pelaburan kami dari segala aspek-aspek tumbesaran sesebuah syarikat, Tan Sri. Yep. Terima kasih, Zaid. Mungkin kita memang banyak dana, so untuk pelbagai peringkat. Macam untuk peringkat VC itu kita ada macam Cradle dan sebagainya. Bagi saya mungkin itu boleh diperluaskan lagi dan boleh dilibatkan dengan other angel investors. Ini bukan hartawan. Ya. Kalau kita lihat ekosistem di Amerika Syarikat, antara sumber pelaburan adalah di kalangan angel investors. Hartawan yang melabur dalam banyak syarikat-syarikat yang kecil ni, the startups, ya. Itu sebenarnya yang satu yang kita kurang. So antara salah satu saranan dalam sesi libat urus adalah satu program permentoran, a mentoring scheme. Mentoring scheme ni bukan saja dalam konteks leadership skills and so on. So that's given. I think we have enough of that. Tapi dalam konteks membiayai pelaburan. So, maknanya kalau ada usahawan ini perlukan RM100,000, RM200,000, setengah juta sebagai contohnya. So, ada hartawan yang mempunyai dana, maybe 5% of their wealth, they create this angel fund to invest in this company. So, then kalau dia dalam certain field, dia boleh guide, mentor dalam konteks business, dan juga pelabur. So again, not just leadership skills, tapi more importantly business opportunity dan juga investment opportunity. So kalau kita boleh dapatkan hartawan ini, set aside some funds for them to invest, they decide where they want to invest, or if they want, they can actually appoint a professional manager to actually manage it separately. So I think that's something which can be done. Catalyst Fund yang saya sebutkan tadi adalah satu dana, mungkin kita boleh mula dengan katalah RM2 bilion, yang disumbangkan oleh institutional investors kepada satu pengurus dana profesional. So ini we can even put katalah one unit within Equinas or any new unit. Dulu kita ada macam value cap sebagai contohnya. So it can be any professional entity, vehicle yang kita gunakan, di mana Catalyst Fund ini akan melabur dalam syarikat-syarikat yang undervalued ataupun syarikat-syarikat yang strukturnya mungkin tidak ideal. Sebab kalau kita lihat dalam 1,000 syarikat yang terserai di Bursa Malaysia ini, masih banyak lagi syarikat yang didagangkan di bawah nilai par value dia. Seperti itu, PE multiple yang mungkin single digit, ataupun mereka ada satu struktur konglomerat yang tidak efisien, yang mana mungkin kalau ada catalyst investor ni, dia akan masuk, engage dengan pihak pengurusan, mungkin mereka boleh undertake a demerger exercise. Sebenarnya ada bisnes yang dalam kumpulan itu yang mungkin tidak relevan, mungkin boleh disenaraikan secara berasingan ataupun diasingkan supaya pemegang saham dapat memegang saham secara terus ke dalam syarikat-syarikat anak syarikat tersebut, sebagai contoh. So Catalyst Fund ini dengan pelaburan serendah 1% sebagai contohnya, memberikan mereka local standby untuk engage dengan pihak pengurusan dan berpengarah untuk melaksanakan satu plan value creation plan yang boleh dilaksanakan. Dan mereka ni walaupun 1%, tapi kalau disokong dengan EPF, dengan PMB dan Khazanah dan KUAP dan sebagainya, jadi kuasa mengundi mereka, voting power mereka adalah tinggi. Jadi the management will have to listen to some of these ideas from these Catalyst Fund managers. So that's actually the intention. So dia untuk syarikat-syarikat yang tersenarai yang
undervalued dan juga perhaps underperforming as well. Thank you. Ada satu soalan yang panas ni. Pelantikan pengurusan untuk menerajui agensi mandat berputra perlu tiada campur tangan politik. Lantik atas merit bukan alliance. Apa pendapat ahli panel? Soalan panas. Any views? Okay, mungkin let me cover that. So I think adalah penting kita pastikan supaya mereka yang dilantik ke mana-mana satu position tu merupakan mereka yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Bagi saya, dalam banyak-banyak ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam seseorang itu, yang 3 paling utama adalah integrity, competence dan humility. Integrity, berkebolehan dan juga bersikap merendah diri. Integrity without compromise. So, integrity is about doing the right thing even when no one is watching. Bermakna, jangan menipu, jangan berbohong, jangan ambil rasuah, jangan beri rasuah. So, I think that's important. Berkebolehan, you must have the right competence to do the job well. Right? Kita tidak ada competence dalam semua bidang. But at least there must be a portion of the core competency that we must have that's relevant to that position that we are given to. Yang ketiga, sikap merendah diri. Mungkin ini merupakan satu sikap ataupun ciri yang kurang dibincangkan. Sikap merendah diri bermakna sikap saling hormat menghormati, berpijak di bumi yang jata. Dan kita sedar bahawa kita hidup di dunia ini adalah sementara dan mempunyai interest, kepentingan yang lebih besar lagi. Dan humility juga bermakna kita tidak tahu semuanya dan kita perlu pasukan untuk menjalankan tugas kita dengan baik. So I think if you have someone who's got that unquestionable integrity, who's competent, and who's got that humility, I think insyaAllah that organisation will do well. So saya harap 3 ciri ni. So tak kira dia alignment political ke mana, janji dia ada 3 ciri utama ini dan I think insyaAllah. So I think dalam konteks reality, you can't expect a ruling government to appoint a member of the opposition to run one of their companies. So that's not realistic, right? So the interest must be aligned, but as long as they have got these 3 qualities, no problem. Whichever political hat that they wear, it doesn't matter. Mohon peringatan Tan Sri bagaimana untuk memperkasakan kerjasama strategik sektor korporat dan masyarakat luar bandar dalam pengagihan kekayaan negara. So this is actually not an easy thing to do. Tapi disebut juga oleh Tan Sri Nazlan semalam, adalah penting supaya kita memastikan polisi kita membantu supaya sebahagian daripada kegiatan ekonomi itu dapat dilaksanakan di kawasan luar bandar. Sebab kalau tidak ada ekonomi aktiviti di kawasan luar bandar, dan kawasan luar bandar ini akan terus terpinggir dan kita akan dapat migrasi daripada luar bandar kepada bandar. So, cuma kita perlu pastikan aktiviti ekonomi itu perlu sesuai dengan kedudukan luar bandar tersebut. What is actually the unique selling proposition of that locality, dan apa isu logistiknya dan sebagainya. Jadi perlu supaya investment insentif itu diwujudkan untuk membolehkan sektor korporat melihat supaya mereka dapat melabur dalam
kawasan-kawasan yang tertentu. So dengan adanya polisi insentif yang sesuai, ini boleh membuka peluang kepada syarikat-syarikat ini, syarikat korporat ini untuk melabur di kawasan luar bandar. So I think it is actually again not easy. It depends on the situation. But having said that, it must be based on the strategic positioning of that locality. So sebab itu kalau macam di Terengganu tu, oil and gas sector is very very relevant. So you have that. Kalau macam in certain areas mungkin fisheries, certain areas mungkin plantation macam kita nak wujudkan di Sabah. So not just the upstream aktiviti peladangan, tapi juga kilang dan kilang-kilang pemrosesan, not just the CPO, tapi juga more of the downstream oleochemicals and so on. So those are the things that can be done, but it will have to come together with suitable investments and support in terms of logistics to make the cost of operations actually lower, to make it viable for the corporate sector. Yep, silakan. Saya nak kongsikan sedikit berkenaan macam mana kita nak bantu usahawan-usahawan luar bandar ni supaya dapat mengembangkan perniagaan. Kita tengok macam ni, dalam banyak keadaan usahawan-usahawan luar bandar ni sebenarnya adalah peniaga daripada rumah saja. Dan banyak keadaan mereka ni tidak dapat scale up. So this is where the professional or even the usahawan yang lebih besar patut bagi peluang. Yang penting adalah akses pasaran. Ya. Bila kita lihat akses pasaran ni, kita kena tengok, saya sebagai usahawan di desa, kemahiran saya adalah membuat produk. Tapi untuk sampai produk saya ke pasaran, kalau boleh kena ada seorang yang boleh bantu. Dalam skala yang belum besar, tapi insya-Allah kita akan cuba kembangkan, UDA telah wujudkan Marimat. Marimat ni dioperasikan oleh UDA di tempat-tempat strategik. Kita mengambil barang-barang daripada usahawan luar bandar ni untuk mereka supply barang, kita letak di kedai kita. Dan dari segi pengurusan kedai dilaksanakan oleh UDA ataupun usahawan yang bersedia bersama dengan UDA untuk run the mart. So by doing that, kita bagi peluang kepada usahawan luar bandar masih melaksanakan apa yang mereka buat, tapi kita bagi keluasan pasaran yang lebih. Saya ingat kalau tengok di sini pun, di depan saya ada Tan Sri Amir daripada Maidin, banyak yang dia telah pun bantu macam tu. Dan dalam proses ni juga kita kena faham dari segi macam mana kita nak make sure certain product coming from certain place would have certain positioning. Saya baru balik dari Perlis minggu lepas, kita ada tengok satu usahawan dalam kalangan usahawan belacan buat belacan Kuala Perlis. Tapi pada peringkat awal sebelum ada intervensi, belacan Kuala Perlis dipromotkan sebagai belacan Pak Mat, belacan Kak Ani, macam-macam brand. Tapi semuanya adalah daripada belacan Kuala Perlis. Dan dua produk yang utama, belacan hitam yang tak berapa premium dan belacan merah yang premium. So apa yang telah dilaksanakan adalah KUSKOP melalui agensi InScan bagi galakan untuk usahawan-usahawan ni bentuk koperasi. So koperasi ni jadi koperasi, nama dia tak glamour, Koperasi Belacan Kuala Perlis. Atau ringkasnya Ko-Belacan. Tapi dengan adanya koperasi ni, semua belacan dari Kuala Perlis akan dinamakan sebagai belacan Kuala Perlis dah. Dah tak ada dah Pak Mat ke Kak Ani ke, tak ada. Dan dengan adanya sedemikian, association to a certain place will give it certain branding. So saya rasa bukan saja dalam kes belacan Kuala Perlis, even keripik for example, semua akan ada brand masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita boleh brandkan keripik dari Batu Pahat atau Pontian, YB ada sini. Dan kita akan bawa satu penjenamaan yang lebih besar. Dan saya harap dengan certain intervensi, dan saya juga galakkan supaya rakan-rakan usahawan juga ambil inisiatif ni. Supaya dari segi manfaat, pasaran dapat dibesarkan
dan mudah-mudahan kita dapat membantu usahawan kecil ni supaya dapat mengembangkan perniagaan mereka. Terima kasih. Terima kasih Dr. Salim. Okey, soalan seterusnya. Ada soalan tu saya tak berapa faham sebenarnya. Itu dah jawab. Ini. Syarikat di Malaysia majoritinya masih lemah berbanding syarikat serantau. Bursa introduce PLC transformation. Tak ramai yang participate. MF suruh semua GLC participate. Well, kita 3 tahun lalu kita telah mengadakan satu workshop di mana kita kumpulkan industry leaders, people from investors, institutional investors, fund managers dan juga from accounting profession tentang prestasi syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan kita dapati dari segi pencapaian sejak tahun 2015 pencapaian itu kurang memuaskan. Dan ada banyak sebab, dan antara sebab yang telah dibincangkan ketika itu adalah dalam konteks talent yang berkurangan di peringkat lembaga pengarah, akses kepada kepembiayaan dan juga mungkin antara lain kurang fokus kepada prestasi. Dan sebab itulah Bursa Malaysia telah dimandatkan untuk melaksanakan program transformasi syarikat-syarikat tersenarai, so PLC Transformation Program. Dan kita telah membuat satu guidance book, ada 5 yang telah dikeluarkan dan kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang tersenarai ini dan setakat ini kita telah mendapat penyertaan lebih daripada 300 syarikat-syarikat yang tersenarai dan ini akan diteruskan lagi untuk memastikan mereka dapat mempertingkatkan prestasi mereka. Yang disebutkan sini sama ada bolehkah dimandatkan semua GLC. Sebenarnya dengan GLC kita ada dapat banyak good response dan they are actually very supportive and we are working with them, especially on the kelestarian, which is actually very important nowadays because institutional investors will not invest in you if you do not embrace sustainability. So that's something which is happening. Cuma sama ada kita nak issue directive tu, we prefer to look at an encouragement approach. Maknanya kita galakkan, kita tak nak paksa sebab if you force someone to do something that they don't want to, the outcome will not be as desired, if I may. We rather work with people through encouragement as opposed to paksaan. Banyak tempat berniaga bagus dimiliki bangsa lain, kita menyewa dan sentiasa diasak kenaikan sewa tinggi. Apa perancangan bantuan pemilikan komersial Bumi Putra? This is interesting sebab sebelum ni banyak isu yang dibangkitkan berkaitan dengan pemilikan hartanah komersial. Di mana kalau landlord tu dia very commercially minded, bila perniagaan maju dia akan naikkan sewa. So ini mendatangkan kesusahan. So banyak isu yang berbangkit dan kita sebelum ni ada banyak wujudkan dana-dana dan juga body, antaranya UDA. So mungkin Datuk Salim boleh explain. Terima kasih Tan Sri. Dari segi konsep kesaksamaan, maksudnya kita allow for Bumi Putra berada di lokasi-lokasi yang premium. Memang dalam banyak keadaan mereka agak takut sebab sewaannya mahal. So sebagai orang yang selalu berfikir dari segi kalau saya bayar sewa mahal maksudnya tanggungan saya tinggi, bukan pada peluang yang terbuka sebab mereka berada di lokasi yang strategik. Macam mana kita nak bagi galakan supaya mereka akan ambil risiko tu? So di UDA apa yang kami dah laksanakan adalah kita encourage, kita galakkan untuk mereka buka kedai ataupun pusat perniagaan mereka di ruang-ruang yang strategik.
Dan sebagai permulaan, UDA akan bagi bantuan dari segi kata perbelanjaan untuk renovation, ubah suai, dan juga bantuan sewa pada peringkat awalan. Kenapa kita perlu buat macam ni? Sebab kita nak supaya dia take the courage, take the strategic space, although it is at a premium price. This premium price is in fact justified bila dia dah nampak penghasilan. Tapi pada peringkat awalan, penghasilan dia tak nampak selalunya. So, apa yang kita buat, kita bagi certain spaces supaya mereka masuk, kita bagi sedikit bantuan, dan over time kita tarik balik bantuan ni sebenarnya. Dan mereka kekal di sana. Sebab saya berpegang pada prinsip, kalau katakan peniaga bangsa asing boleh bayar banyak tu, kenapa Bumiputera tak boleh bayar? Padahal konsepnya sama, berniaga. So dengan adanya peluang sedemikian, kita dapati ramai yang dah pun berjaya. Dan alhamdulillah dalam kes UDA contohnya, dari segi pecahan peniaga Bumiputera dan bukan Bumiputera di kompleks membeli bulah UDA, Bumiputera meliputi antara 60 ke 70%. Ya, jadi apa yang kita boleh nampak adalah sekiranya kita beri peluang dalam konsep kesaksamaan ni, maksudnya kesaksamaan bukan sama, dia ada handicap. Kita bantu dia sedikit supaya minda mereka terbuka. Ya. Dan alhamdulillah banyak kejayaan yang kita telah laksanakan. Kalau kita bawa future projection, mungkin kita kena kembangkan. Jangan saja libatkan dalam kata pusat beli belah milikan Bumiputera saja. Adakah kita boleh laksanakan konsep seeding fund ni supaya kita boleh juga nampak banyak Bumiputera boleh masuk ke gedung-gedung besar yang ternama. Dan mudah-mudahan dengan adanya peluang sedemikian, kita harap mereka-mereka ini akan berjaya dan seterusnya menjadi contoh untuk lebih ramai kalangan peniaga Bumiputera sama-sama menceburi bidang, dan seterusnya kita dapat meningkatkan dari segi pencapaian yang banyak kita ketinggalan sekarang ni. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ada Zat nak tambah? Ya, mungkin boleh tambah Tan Sri. So kami di Ekunas, kami melabur syarikat-syarikat yang dah sampai kepada satu stage lah. Dia beri contoh Alexan Sports. Kami ada 35% pegangan dalam Alexan. Dan bila kita bercakap dengan Tuan Haji Ali Hassan ni, when you sit down with him, you talk to him, dia akan cerita pengalaman dia. Dan macam Datuk Salim sebut tadi, sebenarnya bila ada peluang nak ambil atau tidak ambil, apa lot yang lebih mahal, lot lebih premium, this is all sebenarnya proses saringan sebenarnya. Proses saringan kepada keusahawanan. You berani atau tidak ambil risiko itu. You berani atau tidak cuba apa peluang baru dia. Mungkin out of your comfort zone, tapi you berani ambil cabaran itu. Dan bagi saya, bila kita lihat pada usahawan-usahawan yang datang kepada Ekunas, baik Tuan Haji Ali Hassan, baik apa usahawan-usahawan lain yang kami bantu, kami dapat lihat ada DNA itu Tan Sri, DNA keusahawanan itu kita boleh dapat lihat. Keberanian mengambil risiko. Jadi bila kadang-kadang kalau kita dengar usahawan kata, oh boleh tak dapat bantuan ini, boleh tak dapat bantuan itu. Of course, bagi saya, kita di kerajaan, di agensi-agensi milik kerajaan, syarikat milik kerajaan, memang kita bantu setakat yang kita boleh sebab itu mandat kita. Tapi yang kita nampak Tan Sri ialah usahawan-usahawan baik Bumiputera atau bukan Bumiputera yang berjaya, yang sampai to that stage is because at some point dalam kerjaya mereka, mereka ambil risiko. Dan itu yang kita perlu lihat lebih lagi, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Zat. Satu lagi soalan, bagaimana kita nak ketengahkan bakat-bakat anak muda dalam sektor korporat bagi memenuhi pasaran penguasaan Bumiputera dalam ranking bisnes? Saya baru faham soalan ini sebenarnya. Dalam ranking bisnes, mungkin maksudnya bagaimana nak dalam nak attract anak muda dalam sektor korporat ni. Sebenarnya saya bagi contoh perkawanan lah. Mungkin saya sebutkan tadi, kita golongan Bumiputera ni
hanya 24% sekarang ini. Meningkat, kalau dulu 5%, 10%, sekarang meningkat 24%. Tapi bagi saya masih rendah. Sebabnya dah by this time dah sampai 50% lah, ideally. Kenapa? Mungkin exposure, pendedahan itu masih kurang. Dan bagi saya dalam banyak-banyak sesi engagement yang saya ada ni, mereka sebenarnya mahu clarity dalam konteks bagaimana daripada seorang accountant tu, apakah dia punya pathways untuk pergi ke sektor korporat ataupun industri ataupun dalam praktis dan sebagainya. So antara minat yang mereka keluarkan tu, bila kita explain kepada mereka dalam konteks pendapatan. Jadi kalau you pursue this career, this will be the kind of income that you can get. So ini kemudian mendatangkan minat mereka. So bagi saya, it's a matter of pendedahan, exposure. If we can make sure that we expose the students from a young age of the various profession available, jangan tunggu dia dah masuk universiti, di peringkat sekolah menengah in particular, pergilah ke sekolah-sekolah menengah, termasuklah sekolah bersama penuh, MRSM sebenarnya, and explain to them what are the various professions available, the pathways to get there, and I think insyaAllah that will create better interest for them to pursue the corporate sector. Among others, at the end of the day, income level, bila tertunjuk gaji-gaji ahli korporat ni sampai berjuta setahun tu, so that will tend to open their eyes in many ways lah. So maybe dah bunyi apa ni? Kita lebih kurang dalam mungkin 2 minit saja. Okay. Alright. Mungkin wrap up. Okey, terima kasih Akmal. Mungkin saya beri peluang pada rakan saya last 1 minute for Ziad dan Salim, dan saya akan rumuskan. Silakan. Mungkin secara rumusan saya nak mengatakan bahawa walaupun jurang pencapaian Bumiputera dalam sektor ekonomi, dalam profession dan sebagainya masih ketara, kita tak perlu terlalu gusar, kita tak perlu terasa terlalu murung atau terlalu gelisah. Kita kena optimis, Tan Sri. And I think if we work together, kita ambil risiko, kita berani buat perubahan, insyaAllah. Kita kena faham bahawa di luar sana there is no such thing as level playing field. Dan kita kena terima hakikat. Kita ada handicap. Tapi kita jangan mengalah. Perjalanan ini adalah sesuatu yang panjang. Apa yang kita perlu laksanakan adalah for us to celebrate the small successes that we achieve along the way and learn from the failures. InsyaAllah, Bumiputera sebagai satu bangsa boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain, dan kita sama-sama doa mudah-mudahan Bumiputera akan terus berjaya di negara kita, insya-Allah. Terima kasih Dr. Salim. Bagi saya mungkin 3 perkara. Pertama sekali, bagi saya sebenarnya masyarakat Bumiputera ini berkebolehan. Apa yang mereka perlukan adalah peluang. They need to be given equitable opportunity, sama ada dalam perniagaan ataupun dalam pekerjaan dan pendidikan. So give the Bumis equitable opportunity in both the public sector and the private sector. I think insyaAllah Bumiputera akan dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah banyak perancangan, plan. So sebelum ini kita ada plan tindakan Bumiputera dan sebagainya. Dan apa yang penting adalah supaya kita pastikan apa yang kita rancang dilaksanakan. So kalau dalam sektor korporat itu, what makes a difference actually not just the planning but the execution. So I think the time has come, sudah tiba masanya kita pastikan apa yang kita rancangkan itu dilaksanakan. Dan ini untuk kita membolehkan kita melaksanakannya, bukan saja memerlukan political will yang besar, tapi perlu ada institution. It must be institutionalized. Ini yang disebutkan oleh panel yang sebelum ini. Tan Sri Azlan ada menyebutnya sebelum ini. Dan yang ketiga, mungkin ini sebagai satu seruan, permintaan daripada saya.
saya alhamdulillah dengan berkat Allah SWT dan juga dengan peluang yang telah diberikan oleh MARA dan kerajaan, alhamdulillah saya telah berpeluang menerajui pelbagai syarikat yang beroperasi di rantau Asia dan juga di financial centers of the world. Dan ini membolehkan saya turun ke bawah, melihat operasi kita di Indonesia, di Sri Lanka, di Thailand, Filipina dan sebagainya. Dan juga di London dan di Amerika Syarikat, di New York dalam konteks Maybank sebagai contohnya. Saya berpendapat bahawa memang negara kita ini tidak sempurna. Malaysia ini banyak isu yang perlu ditambah baik. Termasuklah isu-isu berkaitan dengan talent, isu-isu yang berkaitan dengan corruption, rasuah yang kita perlu tingkatkan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ini, bagi saya mereka ni ada banyak masalah lagi. Tetapi mereka bersikap lebih optimis, lebih konstruktif. Kalau kita lihat jiran kita di sebelah utara, Thailand, mereka merupakan sebuah negara yang dari segi sejarahnya telah banyak kali mengalami kudetas, rampasan kuasa tentera. Dan until recently, mereka masih dikuasai, mempunyai influence tentera dalam pentadbiran mereka. Sekarang ni dah ada civil government. Mereka ada isu baju merah dengan baju kuning dari masa ke semasa. Tetapi rakyat mereka single-minded. Mereka yang dalam bisnes menjalankan perniagaan mereka dengan baik. Mereka yang di sektor awam menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan dengan itu, walaupun pelbagai cabaran, ekonomi mereka terus berkembang dan mata wang mereka terus mengukuh. Bagi kita di Malaysia ini sebenarnya, kedudukan kita lebih baik. Selepas Asian Financial Crisis, krisis kewangan Asia pada tahun 1997-98, negara kita telah berkembang sebanyak 4,4%, 4,5% setahun dalam jangka masa 25 tahun ini. Kalau kita lihat prestasi kita dari segi trade, perdagangan, we have been recording current account trade surpluses for the past 25 years to the tune of 2.7 trillion ringgit. Current account surplus, lebihan akaun semasa dalam imbangan pembayaran kita dalam 25 tahun yang lalu ini, jumlahnya 1,5 trilion ringgit. Jadi kalau kita lihat dari segi prestasi ekonomi, secara keseluruhan berbanding dengan negara-negara lain, memang amat baik. Apa yang kita perlukan adalah supaya rakyat Malaysia ini bersikap lebih positif, lebih membina. Jadi bagi saya, insya-Allah, kalau kita semua mempunyai sikap yang membina, kita lihat glass tu bukan not as being half empty but being half full. Kalau kita melihat kepada titik persamaan as opposed to titik kelainan, dan kita berpegang kepada rukun negara, do what we can within our circle of influence, I think insyaAllah negara kita akan lebih maju lagi. Dan ini termasuklah memastikan semua rakyat berputra dan bukan berputra akan terus maju, insyaAllah. Jadi with that, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan, dan insyaAllah sama-sama kita laksanakan program kita dan kita mencapai matlamat kita menjadi sebuah negara yang makmur, yang inklusif dan yang lestari. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berbahagia.